Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah anak-anak, berjumpa lagi kita di dalam tajuk yang seterusnya, di dalam video Ustazah yang terbaru. Ustazah harap anak-anak semua dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sihat, dalam keadaan yang sejahtera dan sentiasa dalam rahmat serta lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, untuk video pada hari ini Ustazah masuk untuk langkah yang seterusnya, iaitu lebih kepada Ustazah akan fokus pada penulisan dan mengeja perkataan kepada tulisan Jawi. Okey, seperti biasa, sebelum kita memulakan pelajaran pada hari ini, sukalah Ustazah untuk mengingatkan untuk diri Ustazah sendiri dan juga kepada semua anak-anak, mari kita sedekahkan dulu suratul Fatihah untuk diri kita sendiri, untuk ibu ayah kita dan untuk guru-guru kita, walaupun sama ada mereka masih hidup ataupun yang sudah meninggal dunia. Okey, mari kita sama-sama baca ya. Ustazah baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Semoga dengan suratul Fatihah yang kita baca ini, yang kita sedekahkan pada diri kita sendiri, yang kita sedekahkan kepada ibu ayah kita, yang kita sedekahkan kepada guru-guru kita, walaupun mereka masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia, mendapat rahmat, mendapat keberkatan dan sentiasa dalam kasih sayang Allah, insya-Allah. Amin. Okey anak-anak, untuk video bermula video pada hari ini sehingga seterusnya, Ustazah akan masuk untuk step yang kedua, iaitu kaedah, lebih kepada kaedah dan hukum dalam penulisan Jawi. Okey, kita dah selesai untuk asas Jawi, untuk asas Jawi dalam mengeja Jawi. Okey, kita dah selesai dan Ustazah dah ceritakan dalam salah silah Jawi setiap satunya Ustazah dah huraikan dan Ustazah dah terangkan di dalam video Ustazah yang sebelum ini. Okey, jika ada anak-anak yang masih kurang jelas ataupun kurang faham, boleh rujuk semula pada video-video Ustazah, bermula daripada video yang pertama sehinggalah video yang ke-6, iaitu yang akhir sekali adalah ayat atau cerita ataupun dan sedikit asas mengeja perkataan. Okey, dah anak-anak perlulah buat latihan, banyak kamu ulang kaji dan cuba fahami sebelum kita masuk untuk kaedah dan hukum. Okey, anak-anak dah bersedia? Okey, untuk tajuk pada hari ini, Ustazah akan kongsi bersama dengan anak-anak berkaitan dengan kaedah ataupun hukum yang kita mula dengan kaedah dan hukum yang asas dahulu, yang mudah. Okey, untuk kaedah yang ni anak-anak kena faham betul-betul untuk lebih kepada kaedah yang seterusnya. Baik. Untuk hari ini, kaedah pertama yang akan Ustazah kaedah pertama, maknanya hari ini ada dua kaedah yang akan Ustazah ceritakan. Okey, iaitu kaedah yang pertama, kaedah ataupun hukum KT5 dan KT12, serta hukum yang kedua adalah hukum KVK.
Okey, jadi tajuk kita pada hari ini adalah hukum KT5 dan KT12 dan juga hukum KVK. Okey, baik anak-anak dah bersedia Okey, apa dia KT5, apa dia KT12 dan juga apa dia KVK. Okey, Ustazah akan huraikan dan Ustazah akan terangkan satu persatu dalam video pada hari ini. Okey, kita tengok yang pertama. Okey, baik. Untuk yang pertama sekali adalah hukum KT5. Okey, hukum KT5. Apa dia KT5? Okey. KT tu apa maksud KT? KT tu adalah konsonan terakhir. Iaitu konsonan terakhir. Maknanya huruf yang terakhir, huruf di dalam satu perkataan. Okey, kita nak bina perkataan tu mestilah ada sama ada satu suku kata ataupun dua suku kata ataupun lebih daripada dua suku kata. Okey, jika dalam hukum KT5 ini, KT makna konsonan terakhir adalah huruf yang terakhir di dalam suku kata tersebut. Okey, kita akan tengok dalam KT5, KT5 tu konsonan terakhir. KT5 tu, 5 tu maksudnya apa? Ada 5 huruf yang tergolong di dalam KT5 ini. Apa dia hurufnya? Dal, ra, lam, waw, ngah. Okey. Apa yang perlu kita buat dengan hukum KT5 ini? Okey, apa yang perlu kita buat dengan hukum KT5 ini? Okey, kita tengok pada nota Ustazah ni. Okey. Untuk KT5, okey, kaedah a maksud dia di dalam perkataan itu suku kata, okey, ataupun pola dia adalah a ataupun a. Okey, konsonan terakhir tu KT. KT tu maksudnya konsonan terakhir. Okey, huruf KT5 ada 5 iaitu dal, ra, lam, waw, ngah. Itu huruf dia. Anak-anak kena hafal ya, kena ingat huruf KT5 tu apa? Dal, ra, lam, waw, ngah. Okey, kalau kita cantumkan huruf ni dia menjadi perkataan apa? Darlum. Okey. Okey, pola dia di dalam perkataan itu suku kata ataupun pola dia adalah a dan a. Okey, suku kata yang pertama, okey, tadi daripada KV, KV dan vokal dia vokal a untuk yang pertama dan yang akhir dia vokal dia pun juga a. Okey. Apa yang perlu kita buat dengan vokal a ni? Huruf A di akhir, maknanya yang huruf yang di akhir, sebab tu kita panggil KT5. Okey, huruf A di akhir perlu dikekalkan. Maknanya sebelum huruf A ini adalah huruf KT5. Okey, adalah huruf KT5, maknanya salah satu dalam huruf KT5 ini dia duduk di dalam suku kata yang terakhir. Okey, apa kita nak buat dengan huruf A dia? Huruf A dia kena kekal. Okay, huruf A dia kena dikekalkan. Okey, sebelum huruf A ni adalah huruf KT5. Apa dia huruf KT5? Dal, ra, lam, waw, ngah. Darlum. Maknanya antara lima huruf ni dia duduk di konsonan yang terakhir di dalam perkataan tersebut. Okey, jadi bila jumpa huruf-huruf ni, maka huruf A yang di akhirnya selepas huruf KT5 ini, huruf itu perlu dikekalkan. Okey, contoh. Okey, kita tengok Ustazah buat. Ustazah bagi contoh Okey, baik. Ustazah bagi contoh perkataan, kita nak tengok huruf KT5. Okey, contoh perkataan yang ada KT5. Okey, contoh perkataan dia darah. Okey, darah. Okey, ingat balik asas yang Ustazah ajar untuk mengeja perkataan. Okey, mengeja perkataan kepada tulisan jawi. Apa dia asasnya? Yang pertama sekali apa dia? Kita tentukan sumber bahasa dia. Okey, darah sumber bahasa dia apa? Dia adalah kata apa? Kata Melayu. Okey, kata Melayu. Bila kata Melayu, automatik dia ada kaedah dan ada hukum. Jadi kat sini darah hukum dia adalah KT5 yang Ustazah nak terangkan pada hari ini. Okey, yang kedua, bila kita dah tentukan sumber bahasa dia, okey, yang kedua kita buat apa? Kita pecahkan suku kata. Okey, ada berapa suku kata? Ada 2, da dan ra. Okey, 2 suku kata. Okey. Jadi dalam hukum KT5, suku kata dia, pola dia mesti pola dia apa? Pola dia kena pola apa yang saya cakap tadi? Pola A ataupun A, iaitu KV,
KV. Okey, pola dia KV, KV, A dan A. Okey, untuk vokal yang pertama adalah vokal A, yang kedua juga vokal A. Itu syarat dia untuk KT5. Okey, bila kita dah pecahkan suku kata, kita tentukan jenis huruf dia. Okey, jenis huruf dia kita letakkan jenis huruf dia. Okey, di K, V, K, V. Okey, nampak ya anak-anak? Okey, KV, KV. Okey, jadi kat sini pola dia KV, KV, A dan A. Okey, ni kat sini A dan kat sini pun A. Okey, huruf A dan yang sini pun huruf A. Okey. Okey, bila kita dah tentukan jenis huruf, okey, kita tahu cari kaedah dia kan? Okey, jadi kat sini kaedah dia adalah KT5. Okey, apa dia huruf KT5 tadi? Huruf KT5 ada 5 huruf, maksudnya ada 5 huruf, iaitu hurufnya apa? Dal, Ra, Lam, Waw, Ngah. Okey, jadi kat perkataan dara adalah huruf apa? Okey, huruf apa? Ni, maknanya konsonan yang terakhir. KT5, KT tu maksudnya konsonan terakhir. Maknanya konsonan terakhir ni kat sini, konsonan terakhir. Ni konsonan yang terakhir. Okey, huruf konsonan yang terakhir adalah huruf apa ni? Kat sini huruf R. Okey, dan R ini termasuk di dalam huruf KT5. Okey, R bila kita padankan kepada huruf Jawi adalah huruf Ra. Betul? Okey, jadi huruf R ni dia termasuk di dalam KT5. Maka apa kita nak buat? Kalau KT5, pola dia KV, KV, vokal A dekat A dan A. Jadi huruf A yang akhir ni kita kena kekalkan. Okey, simbol kekal. Tanda 2 tu maknanya simbol kekal. Jadi A dekat sini kita kena kekalkan dia. Jangan kita buang. Okey. Sebab apa kita kena kekal? Sebab R ni adalah huruf KT5. R ni adalah huruf KT5. Okey. Faham? Okey. Pola dia mesti KV, KV. Suku kata dia vokal tu yang akhir vokal dia A dan akhirnya huruf A. Okey. Jadi bila kita dah tentukan kaedah, kita padankan kepada huruf Jawi. Okey, kita padankan. Di padanan huruf Jawi dia apa? Dal. Okey. A padanan huruf Jawi dia apa? Alif. Okey. R padanan huruf Jawi dia apa? Ra. A padanan huruf Jawi dia apa? Huruf alif. Okey. Okey, kemudian akhir sekali kita sambungkan huruf. Okey, sambungkan huruf ni. Dal dengan alif tolak, alif dengan ra pun tolak, ra dengan alif pun tolak. Okey, jadi kita cantumkan dal, alif, ra, alif. Jadi ejaan dara, dal alif, ra alif. Okey, yang huruf A dekat hujung ni kita kena kekalkan sebab dia konsonan terakhir dekat sini adalah huruf R. Huruf R ini tergolong di dalam huruf KT5. Itu maksud dia. Okey, Ustazah bagi contoh lagi satu perkataan. Okey, satu lagi perkataan. Contoh perkataan dia apa? Lawa. Lawa. Okey, perkataan lawa. Okey, dia adalah kata Melayu. Dah tentulah ada hukum sebab kat sini hukum dia adalah hukum KV, KV, KT5. Okey, jadi kita pecahkan suku kata lawa. Suku kata dia ada berapa? Ada 2. Apa dia? La dan wa. Pecahkan. Lepas tu letakkan jenis huruf. Jenis huruf dia kena letak L, huruf K, A, huruf vokal, K, vokal. Okey, bila dah letak, okey, ada tak pola A dan A? Okey, ni pola A dan A. Okey, tengok huruf konsonan terakhir dia huruf apa? Okey, konsonan terakhir dia dalam perkataan lawa huruf apa? Okey, konsonan terakhir huruf akhir dia adalah huruf W. Okey, W bila kita padankan kepada huruf Jawi adalah huruf waw. Okey, huruf waw. Waw ni termasuk di dalam huruf KT5. Ada kan waw kan? Okey, KT5. Huruf waw. Okey, jadi apa kita nak buat dengan huruf A ni? Okey, huruf A ni kita kena kekalkan. Jangan dibuang.
Okey, jelas? Faham? Okey, Ustazah ulang semula. Lawa. Okey. Pola dia A dengan A. Konsonan terakhir dia adalah huruf W. W termasuk, bila kita padan kepada huruf Jawi, dia adalah huruf waw. Huruf waw dia termasuk di dalam huruf KT5. Okey, ni huruf waw. Jadi apa nak buat dengan huruf A ni? Kita kena kekalkan. Okey, bila dah selesai, kita dah faham. Okey, kita padankan kepada huruf Jawi. L, padanan huruf Jawi dia apa? Lam. Okey, A, padanan huruf Jawi dia alif. W, padanan huruf Jawi dia waw. A, padanan huruf Jawi dia alif. Okey, selesai. Okey, kita sambungkan huruf. L, lam dengan alif kita tambah, alif dengan waw tolak, waw dengan alif tolak. Okey, cantumkan. Lam dengan alif jadi lam alif, waw alif. Jadi perkataan lawa. Lam alif, waw alif, lawa. Okey, ini untuk ejaan lawa dan ini untuk ejaan darah. Okey, jelas? Okey, itu untuk KT5. Okey, itu tadi untuk KT5. Contoh dan cara untuk mengeja perkataan KT5. Maksudnya, untuk perkataan KT5, huruf dia ada berapa? Ada 5. Iaitu dal, ra, lam, waw, ngah. Okey, kalau kita cantumkan huruf tu, dia jadi perkataan darlung. Okey, jadi apa kerja huruf A dia? Huruf A tu di akhir sekali kena dikekalkan. Jangan dibuang. Itu KT5. Okey, kita tengok yang kedua, iaitu hukum KT12. Okey, hukum KT12. KT12 maksudnya KT tu apa tadi? Konsonan terakhir. Okey, konsonan terakhir. Okey, maknanya 12 tu maknanya ada 12 huruf di dalam huruf KT12. Apa dia huruf dia? Ba, ta, pa, sin, ga, nun, nya, ca, ya, kaf, jim, mim. Okey, ada 12 huruf untuk KT12, iaitu ini huruf dia. Okey. Okey, Ustazah bagi satu rangkai kata yang mudah untuk anak-anak ingat bila kita cantumkan, okey, huruf-huruf ni untuk anak-anak mudah ingat, iaitu apa dia? Betapa segannya Cik Jam. Okey, betapa segannya Cik Jam. Itu adalah rangkai kata untuk huruf KT12. Maknanya ada 12 huruf di dalam hukum KT12. Okey, apa kita nak buat dengan hukum KT12 ini? Okey, kita tengok nota ni Okey, di dalam hukum KT12 maknanya ada 12 huruf. Tadi huruf dia apa? Okey, sorry. Apa huruf ni tadi? Ba, ta, pa, sin, ga, nun, nya, ca, ya, kaf, jim, mim. Okey, itu huruf dia. Okey, kalau rumi dia huruf B, T, P, S, G, N, Y, C, I, K, J, M. Okey, betapa segannya Cik Jam. Okey, pola dia sama juga dengan KT5 tadi. Pola dia mesti KV dan vokal dia tu mesti huruf A dan A. Okey, huruf A yang di akhir tu maknanya huruf A yang di akhir KT12 maknanya selepas huruf KT12 ada huruf A dan huruf A tu kita kena buang. Okey, KT5 kita kena kekal, KT12 kita kena buang. Okey, ingat KT5 kita kekal, KT12 kita buang. Okey, jadi huruf KT12 kita buangkan huruf A. Huruf A yang di akhir. Maknanya selepas huruf KT12 ada huruf A, kita kena buang huruf A dia. Okey. Baik, Ustazah tunjuk cara untuk mengeja perkataan untuk huruf KT12. Okey. Okey. Ustazah tunjuk cara untuk mengeja perkataan KT12 yang kita kena buangkan huruf A dia bila di akhir suku kata dan selepas huruf KT12 iaitu konsonan terakhir dalam huruf KT12 ada 12 huruf tadi. Selepas huruf KT12 tu kita kena buangkan huruf A dia. Okey, contoh perkataan dekat sini kita nak eja perkataan mata. Okey,
perkataan mata. Okey, mata. Okey, ada berapa suku kata dalam perkataan mata? Okey, yang pertama sekali kita kena pecahkan suku kata dia. Mata ada dua, ma dengan ta. Okey, pecahkan suku kata dia. Okey, kemudian letakkan jenis huruf dia. K, V, K, V. Okey. Jadi kat sini vokal dia KV, KV, pola dia KV, KV dan vokal dia adalah huruf A. Okey, huruf A. Ni A dan sini A. Okey. Okey. Jadi yang ketiga, selepas kita pecahkan suku kata, kita dah letakkan jenis huruf dia, seterusnya kita kaedah dia. Kaedah kat sini adalah okey, pola dia KV, KV dan huruf A. Okey, dan ini adalah huruf KT12. Okey, kita nak eja huruf KT12. Okey, huruf KT12 tadi ada apa dia huruf KT12 tadi? Okey, ba, ta, pa, sin, ga, nun, nya. Okey, betapa segannya ca, ya, kaf, jim, mim. Okey, betapa segannya cik jam. Okey, ini huruf dia ada 12. Okey, jadi dalam perkataan mata, okey, apa huruf konsonan terakhir dia? Huruf konsonan terakhir dia adalah huruf T. Okey, T. Okey, T bila kita padankan kepada huruf Jawi, dia adalah huruf apa? Huruf ta. Okey, huruf ta. Okey, huruf ta ada tak di dalam huruf KT12? Okey, ada tak? Ada. Okey, ni huruf ta. Okey, jadi apa kita nak buat dengan huruf A yang akhir ni? Okey, huruf A yang akhir ni kita kena buang pangkah. Tu tanda dia. Okey, kita kena pangkah. Maknanya kena buangkan huruf A selepas huruf KT12. Okey, T ni adalah huruf, bila kita padankan pada huruf Jawi, huruf ta. Ta ni dia termasuk dalam huruf KT12. Okey, jadi apa tugas huruf KT12? Kita buangkan huruf A di akhir sekali. Okey, jadi kita dah tahu kaedah dia. Okey, kita padankan kepada huruf Jawi. Okey, mim padanan huruf Jawi dia. M padanan huruf Jawi dia mim. Okey. A padanan huruf Jawi dia alif. T padanan huruf Jawi dia ta. A ni tadi kita dah buang. Okey, A ni kita dah buang. Jadi kita tak perlulah nak padankan kepada huruf Jawi. Okey, sebab kita dah buang, dia tak ada dah huruf tu. Okey, jadi padanan huruf Jawi dia huruf mim, alif, ta. Okey, jadi kita sambungkan mim dengan alif tambah, alif dengan ta tolak. Okey, jadi kita sambungkan mim, alif, ta. Okey, sebab apa ta terbuka? Sebab mata adalah kata Melayu. Jadi bila kata Melayu padanan huruf T mesti guna huruf ta terbuka. Okey, Ustazah selitkan sedikit dalam padanan huruf. Okey, jadi beginilah ejaan mata. Okey, mata. Mim alif ta terbuka. Mata. Okey, Ustazah bagi contoh satu lagi perkataan. Okey, contoh perkataan dia apa? Contoh perkataan dia saya. Ni yang mudah. Ni yang mudah. Okey, saya. Kita nak eja perkataan saya. Okey, saya. Okey, berapa suku kata dalam perkataan saya? Okey, dua-dua, sa dan ya. Okey, kita letakkan jenis huruf dia KV, KV. Okey, ada pola KV, KV, pola A kat sini kan. Okey, kemudian kita dah letakkan jenis huruf. Kaedah dia huruf KT12. Okey, tengok huruf konsonan terakhir dalam kataan saya, ya. Okey, konsonan terakhir dia huruf Y. Y bila kita padankan kepada huruf Jawi, huruf apa? Huruf ya. Okey, huruf ya ada tak dalam huruf KT12? Ada. Ni dia huruf ya. Okey, ada termasuk dalam huruf KT12. Jadi, ada. Jadi, apa kita nak buat dengan huruf A ni? Kita buang. Okey.
buangkan. Lepas tu kita padankan huruf Jawi. Sin, okey, A, alif, Y, ya. Okey. Tambahkan, cantumkan sin alif tambah alif dengan ya, tolak. Okey, jadi kita cantumkan sin alif ya. Okey, jadi itulah ejaan saya. Okey. Saya KV pola A dengan A. Okey, ada huruf konsonan terakhir dia, huruf dia adalah huruf Y. Y bila kita padankan kepada huruf Jawi, huruf ya, ya dia termasuk di dalam huruf KT12. Ni dia. Okey, jadi apa kita nak buat dengan huruf A ke akhir, kita kena buang. Okey, jadi buangkan huruf A. Okey, lepas tu kita padankan kepada huruf Jawi S, sin, A, alif, Y, ya. Jadi kita cantumkan saya. Ini ejaan untuk saya dan ini ejaan untuk mata. Itu contoh perkataan untuk KT12. Okey, baik. Itu untuk perkataan KT12. Okey, cara nak mengeja untuk huruf untuk perkataan hukum KT12. Maknanya untuk KT12 huruf A yang di akhir sekali selepas huruf KT12, huruf A dia kena dibuang. Okey, huruf KT5 tadi huruf A dia kena kekal, huruf KT12 huruf A dia kena buang. Okey, jelas? Faham? Okey. Untuk yang seterusnya kita masuk hukum yang kedua, iaitu hukum KVK. Okey, hukum KVK. Apa dia hukum KVK? Okey, kita tengok kat nota sini Okey, hukum KVK maknanya dalam satu suku kata pola dia adalah KVK. Satu suku kata pola dia KVK. Okey, hanya vokal A sahaja. Maknanya vokal A tu kita kena buat apa? Buangkan huruf A. Okey, buangkan huruf A. Okey, kita tengok nota ni. Okey, kita tengok nota ni. Okey, kaedah ataupun hukum KVK dalam satu suku kata, okey, ada pola dia KVK, pola dia KVK dan vokal dia adalah huruf A. Hanya huruf A sahaja ya. Hanya huruf A sahaja. Okey, hanya vokal huruf A sahaja anak-anak kena buang. Kalau vokal dia dekat tengah tu KVK, vokal dia huruf E, I, O, U tak boleh dibuang. Okey, jangan anak-anak buang. Nanti kamu tengok, Ustazah kata kalau KVK ada vokal kat tengah tu, vokalnya kena buang. Betul, tapi hanya vokal A sahaja. Okey, kalau vokal E, I, O, U anak-anak jangan buang. Okey, jadi kalau dalam satu suku kata pola dia KVK dan vokal dia adalah huruf A, kita kena buang. Buangkan huruf A tu. Okey, tak kisahlah dalam perkataan tu ada berapa suku kata dan dalam suku kata tersebut pola dia KVK dan vokal dia huruf A, anak-anak kena buangkan huruf A dia. Okey, kita tengok cara untuk mengeja dia. Okey, kita tengok untuk vokal. Untuk hukum KVK, okey, untuk hukum KVK, vokal A di tengah kita buang. Okey, kita kena buangkan. Okey, contoh perkataan dia apa? Contoh perkataan dia, Ustazah bagi contoh kat sini, perkataan bantal. Okey, kita nak eja perkataan bantal. Okey, yang pertama sekali kita buat apa? Pecahkan suku kata dia. Okey, pecahkan suku kata. Ban dengan tal. Okey, ada dua suku kata kat sini. Okey, ban dengan tal. Okey, kemudian letakkan jenis huruf dia. Okey, KVK. Okey, yang ni pun KVK. Okey, KVK. Jadi untuk hukum KVK ini, okey, untuk hukum KVK ini, okey, dalam satu suku kata KVK, okey, vokal dia adalah huruf A. Okey, kita tengok dua-dua kat sini vokal dia huruf A kan? Okey, vokal dia huruf A. Okey. Jadi apa kita nak buat dengan vokal dia huruf A tu? Kita kena buang. Buangkan huruf A dia. Buang. Buang siap-siap. Okey, buang. Okey, hanya huruf A sahaja ya anak-anak, hanya huruf A sahaja yang kita kena buang. Kalau selain daripada huruf A, anak-anak tak boleh buang. Jangan buangkan. Okey, kita dah buangkan.
huruf A dia. Ni KVK, KVK kan, vokal A, vokal A. Jadi kita buang terus. Okey, buang terus. Okey, bila kita dah buang, kita padankan kepada huruf jawi. B, padanan huruf jawi dia apa? Ba. Okey, A kita dah buang, tinggal N. N, padanan huruf jawi dia nun. Okey, T, padanan huruf jawi dia apa? Ta. L, padanan huruf jawi dia apa? Lam. Okey, kemudian kita cantumkan ba dengan nun, tambah nun dengan ta, tambah ta dengan lam, tambah. Untuk tambah tolak ni anak-anak kena ingat huruf yang boleh bersambung dengan huruf yang tidak boleh bersambung dalam video Ustazah yang lepas Okey, kalau masih keliru. Okey, bila kita dah letakkan simbol, kita cantumkan. Okey, cantumkan ba, nun, ta, lam. Okey, jadi ejaan bantal, banun, talam. Inilah ejaan bantal. Okey, jelas ini adalah hukum KVK. KVK, KVK, vokal A di tengah, ada dua kat sini, maka buangkan dua-dua. Jadi kita padankan jadi ejaan bantal, banun, talam. Okey, itu satu perkataan. Okey, Ustazah bagi contoh perkataan yang kedua, perkataan yang lain. Okey, tadi bantal. Okey, perkataan yang kedua kita jawikan perkataan santan. Okey, santan. Okey, ada berapa suku kata kat sini? Ada dua, san dengan tan. Okey, pecahkan suku kata dia. Lepas tu letakkan jenis huruf dia KVK, KVK. Okey, jadi kat sini KVK, KVK, vokal A. Kat sini dua-dua vokal A. Jadi kita buang. Okey, buangkan. Okey, kemudian kita padankan kepada huruf jawi S, sin, N, nun. Okey, T, ta, N, nun. Okey, kita cantumkan. Okey, ni tambah, ni pun tambah. Okey, cantumkan sin, nun, ta, nun. Okey, jadi ejaan santan, sin, nun, ta, nun, santan. Okey, jadi ejaan bantal, bantal, KVK, KVK, buangkan A kat tengah, jadi banun, talam. Okey, ejaan santan, KVK, KVK, vokal dua-dua, kat sini vokalnya adalah huruf A, jadi kita kena buang, jadi sin, nun, ta, nun, santan. Ini cara untuk mengeja perkataan yang ada pola KVK, hukum KVK dalam perkataan tersebut. Jelas? Okey, jadi untuk hukum KVK, okey, jadi untuk hukum KVK, okey, anak-anak tengok ya. Hukum KVK di dalam satu suku kata, pola dia adalah pola KVK dan hanya vokal A sahaja. Okey, hanya ingat anak-anak ya, hanya vokal A sahaja dalam pola KVK tu. Dan A tu kita kena buang, kena buang. Selain huruf A, anak-anak jangan buang walaupun pola dia adalah KVK. Okey, jangan dibuang, hanya huruf A sahaja yang kita kena buang. Okey, jelas? Okey, kita buang. Okey, jadi untuk kesimpulan pada tajuk pada hari ini, ada dua hukum yang kita belajar pada hari ini, iaitu yang pertama hukum KT5 dan KT12. Yang kedua adalah hukum KVK. Okey, hukum KVK. Jadi hukum KT5 apa dia? Okey, kita tengok ya. Kita tengok slide dia. Saya ulang, saya rumuskan untuk tajuk pada hari ini. Okey. Untuk hukum KT5, pola dia KV, vokal A dan A, okey, dan huruf dalam KT yang terakhir, KT tu maksud dia konsonan terakhir. Dalam KT5 adalah huruf dia dal, ra, lam, waw, nga. Apa nak buat dengan huruf A dia? Kita kena kekal. KT5 huruf dia ada 5, iaitu dal, ra, lam, waw, nga ataupun darlum. Maka kita kena buat apa dengan huruf KT5 ni? Kita kena kekalkan huruf A dia.
Itu KT5. Okey, kemudian yang kedua, hukum KT12 iaitu ada 12 huruf di dalam KT12 iaitu huruf dia apa? Ba, ta, pa, sin, ga, nun, nya, ca, ya, kaf, jim, mim. Ataupun betapa segannya cik jam. Okey, apa kita nak buat dengan huruf KT12 ni? Bila dalam perkataan tu suku kata dia atau pola dia KV A dengan A. Jadi huruf A yang akhir tu selepas huruf KT12, huruf A tu kita kena buang. Okey, kena buangkan. Okey, dengan syarat ada huruf KT12 sebelum huruf A yang akhir tu. Okey, itu hukum KT5 dan KT12. Okey, untuk hukum yang kedua iaitu hukum KVK. Okey, untuk hukum KVK dalam satu perkataan, okey, dalam satu suku kata pola dia adalah pola KVK. Okey, dan V itu vokal dia adalah huruf A. Hanya huruf A sahaja anak-anak kena buangkan huruf A itu. Selain huruf A, anak-anak tidak boleh buang. Okey, hanya huruf A sahaja yang anak-anak perlu buang. Okey, jelas? Faham? Okey, itu sahaja untuk tajuk kita pada hari ini iaitu hukum KT5 dan KT12 serta hukum KVK. Okey. Okey, seperti biasa sebelum Ustazah akhiri tajuk kita pada hari ini, sebelum Ustazah akhiri video Ustazah pada hari ini, suka Ustazah untuk ingatkan sebagai ingatan Ustazah dan juga sebagai ingatan pada anak-anak semua. Okey, 3 perkara yang selalu Ustazah kongsi: jaga solat, baca Al-Quran dan sayangi ibu bapa kita dan guru-guru kita. Okey, amalkan, cuba buat untuk kita menjadi orang yang berjaya. Okey, satu lagi Ustazah nak pesan, okey, banyakkan buat latihan, banyakkan buat ulang kaji. Cuba buat latihan untuk setiap tajuk-tajuk yang Ustazah dah kongsi. Dan untuk tajuk pada hari ini, hukum pada hari ini, anak-anak carilah seberapa banyak perkataan yang ada KT5, yang ada KT12 dan yang ada KVK. Cuba cari dan cuba jauhikan kepada ejaan jauhi. Gunakan kaedah dan gunakan cara yang Ustazah kongsi pada hari ini. InsyaAllah kalau anak-anak rajin buat latihan, anak-anak rajin buat ulang kaji, lama-lama nanti anak-anak akan lebih mahir. Okey, Ustazah rasa itu sahaja untuk hari ini. Kita jumpa lagi untuk tajuk yang akan datang, untuk tajuk kaedah yang seterusnya. Okey, jaga diri, jaga keselamatan, jaga kebersihan. Jangan lupa selalu kita berselawat ke atas Nabi Muhammad SAW. Sedekahkan surah Al-Fatihah untuk diri kita sendiri, untuk ibu ayah kita dan untuk guru-guru kita, sama ada yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Okey, jumpa lagi untuk video seterusnya. Assalamualaikum.